merancang perbelanjaan ni sebenarnya memang saya ada bajet tertentu. Saya akan ketepikan dulu untuk saving, komitmen dan keperluan diri, iaitu berbelanja lah. Sebab kalau kita tak ada bajet, as for me, susah untuk kita tahu ke mana duit yang kita laburkan, di mana sebenarnya kita letak duit tu. Kadang-kadang tiba-tiba habis, tiba-tiba tak ada, tak sempat untuk kita beli mana penting, mana tidak penting. Saya dah merancang bajet bulanan. Contohnya setiap kali dapat gaji, saya dah tolak siap-siap dalam unit saham. Sebab kalau kita simpan dalam bank, pulangan dia tak banyak macam kita simpan dalam amanah saham. Jadi bagi saya itu satu return yang ada manfaat di masa akan datang. Kemudian baki tu baru saya fikir untuk shopping. Sebab musim sekarang ni bila mall start dapat beroperasi sepenuhnya contoh, so banyak sales yang akan ada dalam talian, dalam online lah. So saya akan shopping pertengahan ataupun hujung bulan, sebab dekat situ baru kita nampak balance duit yang ada. Mostly kita akan ketikkan komitmen kita terlebih dahulu. Di cara saya akan keluarkan duit saya untuk mengawal perbelanjaan saya secara online. Tapi biasalah perempuan, every month ada je sales. Sejujurnya memang tidak susah sangat nak kawal nafsu untuk online shopping. Sebab sekarang hari-hari kita tengok orang promote dekat Instagram, Facebook, Twitter. Pasca COVID-19 ni pun menyumbang ke arah kita scroll telefon. Jadi memang itu je lah kehendak kita. Tapi itu yang pentingnya, kita dah set bajet awal-awal, jadi kita tak berlebihan dalam berbelanja. Dari segi nafsu tu, Alhamdulillah saya boleh kawal. Sebab kalau kita tak kawal daripada sekarang, daripada usia muda ni, di masa akan datang ni sukar. Sebab kata COVID-19 ni, the future is uncertain. Farin, awak okey ke tak okey? Awak okey ke tak okey? Dah ketagihan Sabar. ni. Nak beli ke tak nak? Nak beli ke tak nak? Sabar. Ini tindakan obsesif dan kompulsif ni. Antara gelisah dan kemurungan berulang-ulang. Okey. Sabar. Kita nak bincangkan ini dengan tetamu kita dalam talian yang lebih pakar, yang akan berkongsi kepada kita penonton tentang topik yang bakal kita bawakan pada hari ini, iaitu ketagihan berbelanja dalam talian. Kita bersama dengan Nurul Hidayah Mat Sarif, pegawai psikologi Counselling Hospital Selayang, dan juga nampak gaya tengah sibuk membeli belah. Juga ada ketagihan ni walaupun dah bersiaran langsung. Ain Idrus. Assalamualaikum Ain. Ain sihat? Sihat, Alhamdulillah. Korang sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ain, baby sihat tak? Oh, baby sihat. Semakin Ain nak tanya, sekarang ni bilik untuk barangan bayi lepas Ain berbelanja dalam talian ada berapa bilik dah barang-barang tu? Alhamdulillah, baby Ain masih tak di bilik. Okey, kita nak bincangkan topik kita pada hari ini bersama dengan Ain dan juga Nurul Hidayah lah. Okey, mungkin kita nak tanya kepada Nurul Hidayah dululah. Kalau kita cakap tentang topik kita, ketagihan berbelanja dalam talian. Ketagihan itu memberi satu konotasi yang berbeza, bermaksud tindakan berulang-ulang sampai tak boleh kalau tak membeli dan sebagainya. Mungkin Nurul Hidayah nak kongsikan lebih lanjut kepada kami penonton, apakah yang dimaksudkan sebagai ketagihan berbelanja dalam talian sebenarnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai Ain Idrus, hai Fahrin, hai Fiza. Okay, selamat bersua di alam maya lah kan? Ya. Alright. Pertamanya kita bawa tentang apa itu ketagihan. Bila kita cakap soal ketagihan, memang sebenarnya dari sudut psikologi dia terdapat satu paksaan untuk dari segi psikologi itu, dari segi paksaan dalam dalaman diri itu untuk membeli. Contoh bagaimana paksaan itu hadir apabila cara otak mereka berfikir dengan rasa semasa mereka membeli belah tersebut. Begitu. Okey, jadi itu yang berlaku lah. So maksudnya bila orang yang mempunyai sikap ketagihan ini, dia akan merasa rugi sangat ataupun cemas kalau tak membeli. Cemas Menggigil tadi tu. Tambah-tambah dia ada banyak duit macam Ain kan. Banyak duit. Gitu kan. So jadi maksudnya dia akan rasa satu kerugian. Terutama bila ada jualan promosi macam 1-3 ni nak pergi 99 kan. So dia berebut-rebut untuk membelilah. Mungkin Fahri dengan Fiza juga ada rasa ingin membeli ni pada 99.
Biasa tu. So apa yang berlaku apabila melibatkan aktiviti ketagihan ini ataupun ketagihan membeli belah ini, dia akan mewujudkan satu emosi kompulsif dan juga obsesif. Apa itu obsesifnya emosi adalah dia melibatkan pemikiran yang kerap berfikir mahu beli barang. Terutamanya bila ada promosi tadilah, dia berfikir, dia kerap dia berfikir lepasnya apa. Dan akhirnya wujudlah tingkah laku kompulsif, yang mana bila tingkah laku kompulsif ini dia akan melakukan aktiviti itu berulang-ulang sampai satu tahap yang dia rasa puas. Walaupun kadang-kadang dia tak beli tapi klik tu seronok masuk add to cart. Gitu kan. Jadi dia seronok. So itu yang menunjukkan bahawa tindakan kompulsif itu dia boleh mempengaruhi kita, dan juga kadang-kadang bila ada ketagihan dalam pembelian online ni, dia boleh mewujudkan rasa kemurungan, rasa stres. Bila dia tak dapat beli kan, dia rasa stres. Ni cemasnya tak dapat beli, geramnya. Ya Allah kan. Sebab dia tidak dapat mengawal diri daripada berhenti berfikir tentang pembelian. Begitu. Ini orang kata Farin. Betul. Cubit perhekanan pergi terasa. Ya. Saya bukan nak kata apa. Sebenarnya saya nak menarik perhatian ke semua penonton. Kadang-kadang perkara sebegini kita sebenarnya dalam sedar tak sedar. Tapi kalau adalah ciri-ciri yang disebutkan oleh Nurul Hidayah sebenarnya tadi, kita sebenarnya dah ada dalam diri kita satu ketagihan membeli dalam talian. Rasa ke? Saya sebenarnya nak, kejap lagi kalau saya nak mengaku, kejap lagi pasal saya nak tanya pada Ain ni dulu. Ain, sejujurnya lah Ain sendiri rasa Ain di dalam kategori yang dikatakan oleh Nurul Hidayah tadi ke, ataupun mungkin berbeza? Okey, berdasarkan apa yang Nur Hidayah cakap tadi, ciri-ciri semua, bila Ain dengar tu, Ain macam bukan aku. Tapi bila Ain dengar tu, memang aku. Memang Ain dengar macam, tapi sejujurnya lah, kita cerita sini habis sini lah kan. Jangan beritahu orang lain. Macam itu kan. Ain sebenarnya macam Nur Hidayah kata, Ain setiap hari tau kena buka. Macam lagi-lagi bila ada anak ni, ya Allah, lagilah shopping baju anak je. Nak tengok hari ni, okey hari ni tengok brand ni, hari tengok brand ni, hari tengok daripada website ni. Asyik shopping je. Kadang-kadang Ain rasa macam, dah cukup almari tu, tak cukup dah penuh. Beg atas ni tingkap dah penuh, tapi nak beli juga. Ain pun tak tahu kenapa. Nur Hidayah, tolong saya Nur Hidayah. Tapi Ain Ain, kadang-kadang ada tak Ain beli barang tu sampai Ain tak sedar pun sebenarnya bila dia kemas-kemas, ada ni beli ni, baju tak buka tag lagi, kasut dalam kotak lagi. Tapi beli juga. Tapi Ain sebenarnya dia cakap pasal diri dia. Okey. Boleh Ain boleh jawab. Ada tak macam tu Ain? Tapi betul tak, sebenarnya ada je baju-baju yang macam kita dah beli kan. Ain tahu baju ni Ain dah ada. Tapi sebab Ain suka baju ni, Ain beli je lah lagi. Kadang-kadang tag pun tak buka lagi. Kadang-kadang kita tengok balik, banyak baju tak pakai lagi. Tapi gatal, tangan tu gatal nak beli. Mesti nak beli juga kan? Kalau nak beli baju, beli makanan. Okey. Fahrin, ini kita mungkin juga nak tanya kepada Hidayah. Kadang-kadang Hidayah, bila kita cakap tentang ketagihan berbelanja dalam talian ni, dan dengan apa yang dah Hidayah kongsikan tadi, saya percaya ramai dalam kalangan penonton yang tak mengakui bahawa mereka dalam kategori ketagihan. Sebab kadang-kadang kita bukan nak kesaja saja. Kadang-kadang disebabkan oleh dalam tempoh PKP ni kita ada tertekan, kita seorang-seorang, kita sunyi. Kita kadang-kadang kita perlukan aktiviti untuk menenangkan. Ya, betul. Terapi. Menggembirakan diri kita. Kita tak salah. Betul. Boleh tak macam tu Hidayah? Hidayah, mungkin boleh ulas yang itu tu. Bagus soalan Fiza ni. Sebenarnya saya nak bercakap, apa yang Fiza cakap tadi kan, dia kata bila membeli belah ini merupakan terapi. Satu-satunya cara untuk menjadikan ketenangan. Sebenarnya itulah salah satu daripada tingkah laku kompulsif tadi. So maksudnya memang termasuk dalam kategori ketagihan tadi. So kalau 5 daripada shopaholic online ni dia cakap apa, dia membeli barang secara berlebihan, kadang-kadang bukan keperluan tapi kehendak dia. Macam Ain cakap tadi kan, ada tag tak buka lagi pun, tapi seronok aku membeli kan, macam gitu. Jadi dia membeli kadang-kadang tak merancang, okey, dan dia selalu kehabisan wang tanpa sedar. Tiba-tiba tak ada duit je. Okey, and then apa yang berlaku lagi, kadang-kadang orang yang ada tingkah laku sebegini macam Fiza cakap tadi kan,
dia kadang-kadang bila dia tak nak menyalahkan diri, dia tak nak mengaku yang dia ni sebenarnya buat shopping kan. So apa yang dia buat kan, apa yang dia buat adalah dia akan menyorok barang-barang tersebut, resip segala bil-bil supaya tidak diketahui dengan orang, supaya dia nampak suci murni begitu. Jadi maksudnya seperti ada yang dia sembunyikan dengan niat supaya orang tak menyalahkan dia bila bershopping, dan dia akan merasakan itu betul. Minta maaf saya mencelah. Saya nak tambah sikit Hidayah kan. Okey, sebenarnya kalau zaman dulu kita kaitkan membeli belah ni bila kita pergi ke pusat-pusat membeli belah, pergi ke kedai dan sebagainya. Tapi kan kalau dari segi sudut psikologinya, bagaimana senario zaman yang berbeza apabila adanya kemudahan membeli dalam talian ni menjadikan seseorang itu pun ataupun masyarakat itu lebih berisiko dalam berbelanja. Lebih boros sebenarnya. Okey, yelah, tapi macam mana pun Fahrin kan, sebab kita tetap kena ikut norma baharu lah. Sekarang semua online kan, orang nak mengelakkan cashless lah, nak elakkan pergi tempat. Jadi betul lah bila compare dengan yang lama dulu, macam orang, kalau kita tengok mak ayah kita, orang tua dulu, dia orang sangat ada particular punya bajet. Kau kena beli yang ni kan. Kalau bagi senarai tu, beli ikut senarai. Tapi kalau macam kita tak ikut senarai dah, suka hati je nak beli yang mana satu. Sebab kita ada sumber pendapatan yang mencukupi, dan kadang-kadang kemudahan tu lebih cepat sebab kita hanya di hujung jari je, kita klik dan kita dapat benda tu. So betul lah yang Fahrin cakap tadi, memang begitulah trendnya. Jadi bila sekarang ni memang dia akan menjurus kepada keterlebihan berbelanja tersebut dalam dunia sekarang lah. Pasal terlalu mudah. Ya, sebab dia mudah. Sebelum kita nak pergi kepada video seterusnya, saya nak tanya soalan ni kepada Ain. Ain pernah tak order sesuatu dalam talian, order Farid Rahmat? Sampai Pizza Sat Jahan. Pernah tak macam tu? Yang maksudnya order lain dapat lain. Pernah. Selalu macam tu kadang-kadang. Kita sebab kita macam Nur Hidayah kata, kita ketagih kan. Kita macam tekan. Kadang-kadang kita rasa pun, kita pun memang boleh rasa, ni macam okey ke ni, kan sampai lain. Tekan je lah, beli je lah. Lepas tu sampai lain, kan aku dah agak sampai lain. Pula beli juga. Okey. Ain, jangan risau sebab kadang-kadang kalau kita beli tak seperti yang kita inginkan dan juga impikan, apa yang kita dapat tu, kita nak kongsikan sesuatu juga kepada anda melalui perkongsian daripada Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Kita dengarkan. Kecil. Seperti yang kita tahu, kemudahan pembelian atas talian bukanlah sesuatu yang asing dalam kalangan masyarakat, dan disebabkan kemudahan ini telah ramai yang menjadi mangsa penipuan di dalam talian. Jadi hari ini saya bersama dengan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia bagi menjawab persoalan yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Suka untuk saya berkongsikan nilai kerugian yang diterbitkan oleh pihak Polis Diraja Malaysia tahun lepas. Jumlah kerugian pengguna disebabkan penipuan dalam talian ini bagi sesi 2019 ke sesi 2020 melebihi 5 bilion ringgit. Jadi untuk elakkan diri kita daripada menjadi mangsa kepada penipuan dalam talian ini, ada beberapa perkara yang perlu dititik beratkan. Antaranya perlu peka dengan laman web yang kita akses. So kena semak URL tu betul-betul. Kalau kata pergi ke www.abc.com.my, make sure URL itu tepat. Jadi untuk perkara ini anda boleh gunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh PDRM yang dipanggil Semak Mule. So Semak Mule ni dia boleh ada dalam website dan ada dalam aplikasi, boleh muat turun di Google Play sebagai contoh. Apa tujuan Semak Mule ni? Anda boleh semak dahulu status akaun bank dan juga status nombor telefon. Sekiranya nombor telefon dan nombor akaun bank tadi ada dinyatakan dalam Semak Mule apps ataupun website tadi yang menyatakan wujud laporan polis terhadap nombor telefon ataupun nombor akaun bank tadi. So kalau ada trigger daripada Semak Mule, so saranan saya elakkan, jangan guna langsung ataupun jangan berurus niaga dengan penjual itu tadi. Dan apa yang perlu dibuat sekiranya anda menjadi mangsa kepada penipuan dalam talian ni, sudah pasti pertama sekali buatlah laporan polis. Apabila anda telah membuat laporan di mana-mana IPD ataupun balai, anda boleh gunakan inisiatif yang diwujudkan oleh PDRM, khususnya JSJK Bukit Aman
ataupun CCID, kontaklah CCID Scam Response Center ini. Anda boleh Google CCID Scam Response Center ini, yang mana mangsa boleh hubungi nombor ini untuk mendapatkan satu panggil elemen follow up ataupun satu rujukan yang lebih sistematik. Selain daripada itu, anda boleh rujuk juga ataupun buat laporan kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Sebarang laporan polis yang dibuat berkenaan penipuan dalam talian, biasanya pihak PDRM akan rujuk kepada pihak SKMM juga, sebab adanya elemen nombor telefon. Sudah pasti pihak PDRM perlu mengenal pasti nombor telefon tadi milik siapa. Paling penting adalah kesedaran anda. Sentiasa peka dengan modus operandi baru yang diterbitkan oleh skamer. Macam-macam jenis pattern dia. Dan kalau kata COD dahulu adalah cara yang paling selamat, walaupun sehingga hari ini masih relevan kaedah COD ni, cash on delivery, tetapi wujud juga elemen scam yang diwujudkan oleh scammer ni yang menggunakan kaedah COD. Dan elakkan terpedaya dengan iklan yang dipanggil too good to be true. Janganlah terpedaya disebabkan harga yang kadang tak masuk akal. Make sure kalau nak selamat, belilah di platform yang legit. Gunalah internet dengan bijak. Jadilah pengguna yang sentiasa peka dengan perilaku jenayah ataupun predator di dalam ruang cyber ini, dan lindungi hak anda. Ya, jangan sesekali terpedaya dengan too good to be true. Can't take my eyes out of you. Of you tu apa? Produk-produk tu kan? tu lah. Tapi apa-apa pun, sebentar saja tadi satu perkongsian yang saya rasa cukup berguna, cukup bermanfaat. Terima kasih kepada wartawan kami Ain dan juga Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Kalau kita tak ada platform sebegitu, Fiza, mungkin kita sendiri pun tak tahu dan kita mudah sangat menjadi mangsa. Kerana kita jangan lupa, bukan saja platform e-dagang saja, tetapi setiap pembelian melalui Facebook, melalui akaun peribadi, melalui Instagram dan juga WhatsApp kadang-kadang pun boleh menjadi. Sebab kadang-kadang ada dalam kalangan pengguna ni, walaupun mereka dapat tu tadi ada dalam Facebook juga, kasut sama-sama dua sebelah kiri. Betul, beli barang saiznya besar 10 cm dapat 2 cm dan sebagainya. Kadang-kadang kita rosak dan sebagainya, kita tak ada keinginan untuk menukarnya kembali. Betul. Kadang-kadang ada, kita rasa macam malas lah nak renyah-renyah ni, kita beli je lah yang baru. Jadi jangan kita boleh pergi kerana kita ada hak kita yang boleh kita tuntut. Kami juga nak kongsikan antara komen-komen daripada rakan-rakan kita di Facebook. Daripada Rosna Hamad, katanya hati-hati shopping online, terutama dalam aplikasi Facebook. First time terkena dah cukup dan serik, barang dihantar lain daripada yang diorder. Nak contact seller, tak jumpa dalam FB. Yang kedua, Nadia Nurzara. Yang ini menarik. Sepanjang PKP bermula tahun lepas, hampir setiap hari parcel sampai atas nama suami. Sampai saya pelik. Selalunya perempuan yang kuat berbelanja online, tapi suami akan ada alasan kukuh. Kata dia murah-murah, lebih-lebih lagi 7, 8, 9. Macam-macam e-platform yang digunakan, tapi tak dinafikan belanja barang dapur, saya dah mula yakin beli online. Ni ada lagi satu, katanya saya terkejut. Terkejut sangat bila cek jumlah belanjawan saya dalam salah satu aplikasi online. Install sekejap. Saya pun pernah ada pengalaman macam ni. Dapat apa? Tanjak gegel. Kenapa? Barulah install. Nak tanya kepada Ain dan juga Hidayah sendiri lah. Ain dulu, bila Ain berbelanja dalam talian ni, kadang-kadang kita tak sedar, kita terobsesif ni kan. Suami macam mana, Ain? Ada tak dia menegur ke? Sebab pernah juga dikongsikan dalam Instagram kan. Jadi setakat ni macam mana? Masih lagi boleh dikawal ke, tak boleh dikawal ke, ataupun lantak lah belanja je lah, macam mana? Okey, tadi sebenarnya Nur Hidayah pun ada cakap macam kalau ada setengah orang yang ketagihan shopping ni semua sampai sorok lah barang-barang shopping, sorok resit semua, betul tak? Macam tu kan? Okey, tapi disebabkan norma baru ni, benda-benda tu tak boleh sorok sebab parcel sampai ke rumah. So semua suami yang ambil. So suami yang kata, awak ni shopping lagi esok. Berapa banyak awak bukan ada ke ni? Setiap hari macam tu tau. Sampai satu hari tu macam suami yang cakap macam, sayang, awak kena berjimat tau. Kita tak tahu ekonomi kita ni, kita tak tahulah macam mana. Saya pun tak tahu macam mana saya in the future nanti. So kalau boleh ada duit ekstra, silalah simpan. So bila suami Ain nasihat Ain macam tu, Ain macam terdengar lah. Adalah dalam 2-3 hari berhenti kejap. Lepas tu start balik lah. Cuba pelan-pelan. Kita try pelan-pelan berhentilah. Tapi Alhamdulillah lah, so far ada dah lah rasa sikit macam aku perlu ke tak? Bila benda tu ada tu baru kita rasa macam okey, kita tak perlu, tak payah. Kan? Tapi nak tanya jugalah, pernah tak Ain sampai ke satu tahap terpaksa
hide ataupun uninstall apps tersebut? Kan nak mendisiplinkan diri sampai padam terus apps tu. Okey, uninstall tak pernah lagi lah sebab Ain memang tak ada pun apps-apps tu dalam phone Ain. Ain dah pergi cari kat internet. Lah. Hebat. Install ke tak install ke sama saja hasil dia. Tu dia. Dia memang suka belanja. Okey, Hidayah. Okey, yang ini saya nak buat pengakuan Fiza kepada Hidayah dan juga Aina dan juga penonton wanita hari inilah. Betul. Saya pun terasa pelik juga tahu. Sebenarnya ada kemudahan pembelian atas talian ni. Saya sendiri sebenarnya saya ada tanya soalan di Instagram kepada para pengikut saya di Instagram lah. Saya kata, anda boleh tak kalau satu hari tu tak tengok? Jadi sebenarnya jawapan tu merujuk pada saya. Saya setiap hari kalau sebelum tidur nak beli tak beli saya mesti akan scroll nak tengok. Jadi kat situ juga saya pelik dan bertanya pada diri saya tahu Hidayah. Saya kata, nampak gaya trend membeli belah ni juga dah merasuk para lelaki. Wajah dia rasuk. Merasuk para lelaki kan. Dia merasuk. Jadi bagaimana Hidayah nak cakap? Maknanya sekarang ni membeli belah ni bukan saja wanita tapi lelaki pun sekarang dah terjebak dah. Okay, terima kasih Fahri pengakuan jujur daripada seorang lelaki kan. Tadi kan biasa dia akan cakap perempuan je yang kat membeli kan. Sekarang kan. Okay. So betul lah macam Fahri cakap tadi kan. Okay, memang macam yang kita cakap tadi, apabila adanya keperluan ataupun keinginan melampau yang ingin membeli tadi kan, kadang-kadang dia boleh menjadi seperti buying shopping disorder, BSD. Okay. Tetapi dia adalah satu yang bukanlah kita kata macam benda yang tidak boleh, macam kita kata dia ni memang ada masalah penyakit, tidaklah, tapi dia merupakan satu gangguan kawalan impas daripada kita punya otak mengatakan kita kena beli juga benda tu. Sebab tu berlakunya kita tengok pun tak apalah asalkan kita dapat kepuasan daripada aktiviti tersebut. Tu yang dia kata tadi tu. So sebenarnya apa yang boleh kita lakukan adalah kita perlu mengawal supaya kita keep on track lah kepada berbelanja tadi, supaya tidak menjadi ketagihan. Okey, yang tu yang paling penting. So teknik untuk mengawal tu yang kita kena tahu. Macam Fahrin tadi kan, bila malam je nak tengok juga dia macam tak boleh buat apa ni, tak dapat pun tak apalah, add tukar, esok pagi kalau dah tak ada, remove je lah unavailable item tu, tak apa. Tapi sebab dia rasa kepuasan kan. So kita nak keep on track lah benda tu sebenarnya. So apa yang boleh saya kongsikan mungkin berkenaan dengan teknik ABCDE. Silakan. Ni untuk Ain juga ni. Kan, untuk Ain juga lagi mudah untuk ABCDE kan. Okey. So sebab kita semua dekat rumah sekarang, macam Ain cakap, pasal tak boleh sorok, pasangan kita pun nampak. So kita akan tahu siapa lagi banyak membeli, you ke I kan, macam tu. Jadi teknik ABCDE ini sebenarnya dia mengajar diri kita untuk mengawal ataupun keep on track supaya kita tidak belanja berlebihan lah. Mungkin boleh dipraktiskan lah oleh semua penonton juga. Okey, A itu adalah aware and acknowledge. Maksudnya kita melakukan self-analysis. Kita aware dan kita acknowledge diri kita. Kita ni kalau macam tadi kan, Ain kata, aku ni memang jenis orang yang tak boleh tengok langsung ni, semua nak ikut trend. Kalau satu brand ni, semua brand punya dia punya trend semua nak ikut, akan nak beli juga. So kita analysis, aku dah orang memang macam tu, keterujaan aku, kegarahan aku tu memang banyak. Jadi saya kena analyse diri kita. So masuk kepada B. Bila dah kita kenal diri kita macam tu, B is breathe well. Bernafas, kita gunakan deep breathing sebab teknik-teknik pernafasan ataupun teknik relaksasi ini dia membantu kita untuk rasa tenang, rasa relax dan betul. So sebab itulah kita dapat daripada situ kita boleh berfikir dan menilai dengan lebih baik. Ain dah praktis tu nampaknya kan. So selepas tarik nafas tu mungkin nafsu untuk membeli tu kita boleh rasa kurang sikit. Dan sambil tu lepas tadi dia nak beli 5, sekarang lepas tarik nafas tinggal 3 je Kain. Lepas tu dan perlu disusulkan dengan affirmation script. Affirmation script ni contohnya macam aku okey, aku kena kawal, aku tak boleh beli, aku akan okey. Something affirmation. Oh bagus, contoh macam I sebut nama kan Hidayah, you bagus, you dah tak membeli, you sangat bagus. Affirmation script supaya membantu teknik relaksasi tadi menjadi lebih berkesan untuk kita buat. And then selepas daripada kita breathe, kita C is count.
account tu kita kena kira lah bajet kita, financial kita cukup ke tak. Kalau boleh elakkan mengguna kad kredit. Sebab kad kredit ni dia tak ada limit. Kau swipe je lah berapa pun kan. Tapi kalau kad debit ni dia akan berasa seperti ukur baju di badan sendiri. Tak ada duit dalam bank, tak boleh nak swipe apa-apa dah lah. Okay, and then D is distance and distract. Okay, distance is distract ni maksudnya deactivate semua sumber-sumber online. Contoh tadilah bila tadi kan Fiza kata ada tak Ain uninstall. Sebenarnya memang salah satu cara dia untuk membantu adalah jangan mencari ya Ain, dan juga jangan menginstall supaya kita membantu. Tambah-tambah sekarang ada macam e-dagang kan, e-wallet, boost lah, everything senang gila nak bayar kan, klik-klik pakai scan barcode je dah boleh terbayar. So benda-benda tu kalau boleh dielakkan, guna salah satu sahaja. Betul. Dan akhir sekali itu adalah express. Express maksudnya kalau kita dah rasa diri kita ni memang tak boleh kawal. Okey, pertamanya kita carilah pertolongan untuk membantu isu ketagihan kita membeli ini. Dapatkan khidmat pakar, berjumpalah dengan orang tu untuk merawat, dan yang paling penting sekali elakkanlah kawan-kawan yang suka bershopping online untuk kita pun tidak dirasuk seperti Farin cakap tadilah untuk membeli. Saya nak minta produser jauhkan saya. Saya nak minta produser asingkan saya, jangan bersama dengan Farin. Saya harap. Hidayah, saya rasa itu tips yang cukup bagus sebenarnya untuk merangkumkan topik kita pada hari ini. Tapi sebelum kita nak pergi kepada Ain, ada satu lagi soalan. Kadang-kadang bila kita cakap tadi tentang orang yang duduk di rumah ada pasangan, jadi dia mungkin ada orang yang boleh memantau. Kadang-kadang dia berlaku dalam kalangan orang bujang. Dia merasakan bahawa pembelian dalam talian ini adalah rakan karibnya kerana ia membantu menghilangkan rasa sunyi. Dan tak ada siapa nak pantau, tak ada nak sorok pun tak ada siapa nak sorok. Macam mana bayar tu? Pun bayar sendiri. Fiza minta nasihat tu. Macam mana nak bantu golongan ini? Fiza bukan nama sebenar. Kita nak bantu golongan ini. Okey, biasanya kalau memang kalau macam kita yang bujang lagi susah nak kawal diri sebab tak ada orang kata faktor penggalak untuk menyokong kita. Kalau macam husband kita kat rumah yang jangan beli macam Ain tadi kan, you dah belanja banyak, so kita slow insaf dia sekejap, walaupun 2-3 hari tapi sekejap tu ada macam tu. Tapi macam kita yang seorang-seorang ni kan, jadi sebab tu dia kata tadi kalau yang seorang begini, dia kata kalau kita dah kenal pasti tadi diri kita kan, kita dah tahu kita ni memang jenis orang yang ada masalah ketagihan pembelian tersebut, carilah bantuan, maksudnya mintakan hikmat supaya kita ni ada orang kata macam satu alat untuk dikawal. Maksudnya kita ingatkan, contohnya wujudkan peer buddies. Contohnya kalau kita ada kawan baik kan, kawan baik kita ni dia jenis yang macam boleh tahan sikit nafsu shopping daripada kita ni lah kan. Jadi kita akan ingatkan dia. Contoh Fiza dengan Farin. Farin ni macam puak gila shopping. Fiza ni okey sikit. Contoh. Farin memang. Contoh. So Fiza akan cakap, Farin kalau nampak saya ni membeli banyak, boleh tak tolong alertkan saya supaya saya kurang sikit membeli. So bila Farin beli banyak, Fiza akan cakap, Farin dah banyak tu. Contohlah untuk membantu supaya dia akan keep on track, supaya dia boleh membelikan dengan baik. Dan kadang-kadang elakkan juga daripada yang bujang-bujang ni, wujudkan macam memudahkan diri. Contohnya macam kad kredit tu kalau boleh kita memang ada limit. Contoh gaji kita bujang, limit boleh pergi 10,000. Mungkin kita boleh minta untuk dilimitkan sikit supaya kita boleh membuat belanjawan dengan baik, untuk kita tidak menggunakan secara overuse. Begitulah. Saya kena tukar, saya kena tukar kawan. Kawan saya kalau cakap, belilah. Nanti saya nak tanya pada Ain. Silakan Ain. Di penghujung perbincangan ni, Ain, apa pesanan Ain, apa nasihat Ain tentang pro dan kontra juga, dan bagaimana kita nak mengawal diri dari ketagihan membeli belah di atas talian ni, Ain? Silakan. Okey, Ain Okey, so apa yang Ain belajar sebenarnya, kadang-kadang bila kita beli banyak tu betul lah, kita rasa macam puas tak. Tapi Ain masih ada rasa kekesalan tu sedikit tau. Sebab kadang-kadang bila kita beli tu, Ain rasa macam, alamak, itulah duit memanglah cukup untuk shopping, tetapi one day nanti kau bayangkan duit ni kalau kita kumpul balik, sebenarnya benda ni boleh guna untuk lagi bermanfaat punya tau duit ni. So Ain rasa daripada kita shopping tu lebih baik, Ain selalu fikir, Mirul pun selalu cakap, sebenarnya saya cakap daripada awak shopping lebih awak buat saving, baik shopping lebih awak buat saving, lebih banyak awak dapat. So Ain rasa untuk semua orang kat luar sana pun, kalau korang nak shopping ke, kalau korang ada masalah shopping macam Ain, make sure sebelum korang beli tu korang rasa, korang fikir dulu duit tu sebenarnya kalau korang simpan, lagi banyak benda seronok, lagi banyak benda best korang boleh guna untuk duit tu. Okey, beli waktu yang perlulah kan? Beli untuk benda yang perlu. Keperluan bukan kehendak. Keperluan.
keperluan. Tapi kalau Betul. sesekali tapi kalau nak tanya, Nak juga. kalau sesekali kita ikutkan kehendak boleh tak? Kak Fiza ni tak puas dari tadi tau. Betul. Tak pasal Tadi tak nampak tau, nak shopping lagi ni. apa pun sebenarnya saya kira sebenarnya apa pun bila cakap pasal membeli belah ni adalah utamakan kehendak, utamakan keperluan Itu jujur. dan keutamaan, Itu bukan jujur. kehendak. Itu jujur. Itu jujur Farin. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada Hidayah dan juga Ain di atas perkongsian kita hari ini. Kita gelak-gelak, kita gurau-gurau juga, tapi manfaatnya, objektifnya untuk kita kongsikan kepada anda penonton bahawa kita kena perlu ukur baju di badan sendiri sebelum kita nak berbelanja. Yang penting sekali kita kena dahulukan keperluan berbanding kehendak kita. Okey, terima kasih sekali. Dan yang paling penting Ya. sekali, Fiza dengan Fahri, jangan diturut rasa hati. Kelak pasti merana diri. Ya, dan menyesal. Okey, terima kasih. Ya. Nak balas ke Ain? Ada nak balas? Kita cakap sini terasa kita. Oh. Baik, terima Okey. kasih Nurul Hidayah dan juga Ain bersama dengan kita pada hari Sama-sama. ini. Satu perkongsian Terima yang kasih mungkin juga wanita hari ini. Ya, Terima kasih sama-sama. semua. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita harapkan daripada perkongsian kita ini sedikit sebanyak dapat membuka mata dan juga minda bukan Benar. saja kita yang berada di studio ini tetapi anda juga penonton. Sebab kadang-kadang kita tak sedar yang sebenarnya kita memang mengalami masalah ketagihan berbelanja dalam talian. Sedar-sedar bil sampai beribu-ribu. Sedar-sedar sampai barang tu Betul. dah ada 2 dan 3. Jadi kita haruslah orang kata audit diri kita Ya. untuk melihat mana yang lebih penting, mana yang tidak dan kita perlu ada tabungan untuk diri sendiri di waktu kecemasan. jangan sampai merosak dan menyesal diri nanti. Satu perkongsian yang santai, bergelak ketawa tapi penuh manfaat dalam perkongsian kita tadi. Baik, kita ada banyak lagi ingin berkongsikan bersama dengan anda dalam Wanita hari ini. Jadi kita akan hanya berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Kehendak ada. Wanita hari ini.